Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz berharap anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita sebelum ini, iaitu masih lagi di bawah tajuk pelajaran 16, pengurusan jenazah, iaitu unit yang kedua. Baiklah murid-murid, terdapat 5 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah menyatakan kewajipan terhadap jenazah. Yang kedua, menjelaskan maksud, tujuan dan kaifiat memandikan jenazah. Yang ketiga, menjelaskan maksud, tujuan dan kaifiat mengafankan jenazah. Yang keempat, menjelaskan maksud, tujuan dan kaifiat menyembahyangkan jenazah. Dan yang kelima ialah menjelaskan maksud, tujuan dan kaifiat mengebumikan jenazah. Terdapat 4 kewajipan terhadap jenazah, iaitu menjadi fardu kifayah kepada kita sebagai orang Islam ialah yang pertama ialah memandikan jenazah. Yang kedua, mengafankan jenazah. Yang ketiga, menyembahyangkan jenazah. Dan yang keempat ialah mengebumikan jenazah. Baiklah murid-murid, akan tetapi kewajipan memandikan jenazah bagi jenazah yang mati syahid, iaitu mati syahid di dalam medan peperangan dalam mempertahankan agama Islam, maka haram sebagai umat Islam kita memandikan jenazah tersebut. Kewajipan yang pertama ialah memandikan jenazah. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan memandikan jenazah? Memandikan jenazah ialah meratakan air ke seluruh tubuh. Tujuannya ialah untuk membersih dan memuliakan jenazah tersebut. Kaifiat, iaitu cara memandikan jenazah. Baiklah murid-murid, terdapat 10 cara bagaimana kita hendak memandikan jenazah. Yang pertama ialah meletakkan jenazah di tempat yang tinggi agar air dapat mengalir dengan baik. Yang kedua, dihadapkan jenazah ke arah kiblat dan auratnya ditutup. Yang ketiga, menekan perut perlahan-lahan agar najis dapat keluar. Yang keempat, bersihkan seluruh tubuh daripada najis dan benda yang boleh menghalang air. Yang kelima, bersihkan gigi, lubang hidung, telinga dan celah kuku. Yang keenam, mewudukkan jenazah. Sebagai contoh, sekiranya jenazah tersebut jenazah lelaki, maka niat mewudukkan jenazah ialah nawaitul wudu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mewudukkan jenazah lelaki ini kerana Allah Ta'ala. Yang ketujuh, niat
ketika memandikan. Iaitu lafaz niatnya ialah nawaitul ghusla wajiba lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku memandikan jenazah ini menjadi kewajipan kerana Allah Ta'ala. Yang ke-8, siram dengan daun bidara dan sabun. Yang ke-9, bilas dengan air. Dan yang ke-10 ialah mandikan dengan air bercampur kapur barus. Kewajipan yang kedua ialah mengafankan jenazah. Apakah ini dimaksudkan dengan mengafankan jenazah? Mengafankan jenazah ialah menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Tujuannya ialah menutup aurat jenazah. Baiklah murid-murid, bagi jenazah lelaki, afdal 3 lapisan kain putih, iaitu setiap lapisan menutup seluruh tubuh. Manakala bagi jenazah perempuan, afdal 5 lapisan kain, iaitu yang pertama 2 lapis untuk tubuh, kemudian 1 lapis untuk pusat hingga lutut, kemudian 1 lapis baju dan 1 lapis tuduk. Kaifiat, iaitu cara mengafankan jenazah. Yang pertama ialah kain kafan hendaklah dihampar sehelai demi sehelai, iaitu bagi lelaki afdal sebanyak 3 helai, manakala bagi perempuan ialah afdal sebanyak 5 helai. Yang kedua, setiap lapisan kain ditabur wangian kecuali jenazah yang meninggal dalam ihram haji atau umrah. Hukumnya ialah haram. Yang ketiga, kedua-dua tangan jenazah hendaklah diletak seperti dalam keadaan qiyam di dalam solat. Yang keempat, kafankan jenazah dengan berhati-hati dan lemah lembut dengan menutup seluruh tubuhnya. Kapas yang ditaburkan dengan kapur barus diletakkan pada bahagian rongga jenazah. Baiklah murid-murid, seterusnya kewajipan yang ketiga ialah menyembahyangkan jenazah. Apakah yang dimaksudkan dengan menyembahyangkan jenazah? Iaitu solat ke atas jenazah dengan kaifiat tertentu, iaitu dengan cara-cara yang tertentu. Tujuannya ialah untuk mendoakan jenazah agar mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, bagaimana pula dengan kedudukan jenazah? Bagi jenazah lelaki, imam hendaklah berdiri setentang dengan kepala jenazah dan kedudukannya, iaitu kedudukan jenazah tersebut adalah sebelah
kiri imam. Manakala bagi jenazah perempuan, imam hendaklah berdiri setentang dengan pinggul jenazah, iaitu pinggan jenazah, dan kedudukannya ialah sebelah kanan imam. Kaifiat, iaitu cara solat jenazah. Iaitu yang pertama ialah lafaz niat. Yang kedua, bertakbir kali pertama, iaitu dengan takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, bertakbir kali kedua. Selepas sahaja bertakbir kali kedua, hendaklah membaca selawat. Yang keempat, bertakbir kali ketiga. Selepas sahaja bertakbir kali ketiga, hendaklah membaca doa untuk jenazah. Dan yang kelima ialah bertakbir kali keempat. Selepas selesai sahaja bertakbir kali keempat, hendaklah memberi salam. Baiklah murid-murid, lafaz niat solat jenazah. Iaitu yang pertama ini ialah lafaz niat bagi jenazah lelaki dewasa. Lafaznya ialah usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman, sekiranya kita sebagai makmum, ataupun imaman, sekiranya kita sebagai imam. Lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat ini 4 takbir fardu kifayah, menjadi imam atau makmum kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat bagi jenazah perempuan, iaitu salli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir fardu kifayah, menjadi imam ataupun mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat bagi jenazah kanak-kanak lelaki. Lafaznya ialah usalli ala hazal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardal kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir fardu kifayah, menjadi imam atau mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, lafaz niat jenazah kanak-kanak perempuan. Lafaznya ialah usalli ala hazihil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardal kifayati
imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas kanak-kanak, sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak, perempuan ini 4 takbir fardu kifayah menjadi imam atau menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Baiklah murid-murid, selepas selesai sahaja niat solat jenazah tadi, hendaklah meneruskannya dengan bertakbir kali pertama, iaitu dengan selepas sahaja takbir tersebut, hendaklah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian diteruskan dengan bertakbir kali kedua. Selepas sahaja selesai takbir kali kedua itu, hendaklah membaca selawat ke atas Nabi. Lafaz selawatnya ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekurang-kurangnya menyebut dengan lafaz selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah murid-murid, ini adalah merupakan lafaz doa yang kita bacakan selepas mengangkat takbir yang ketiga. Bagi jenazah lelaki, lafaz doanya ialah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad dans wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabin nar. Baiklah murid, sekiranya jenazah tersebut ialah jenazah perempuan, maka hendaklah kita menukarkan domer, iaitu ganti nama hu di dalam doa ini kepada ha, iaitu ganti nama kepada jenazah perempuan, iaitu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama yunaqqas thawbal abyadu minad dans wa abdilhu daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannah wa a'idha min azabil qabri wa fitnatiha wa min azabin nar. Ataupun sekurang-kurangnya kita membaca sehingga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, iaitu bagi jenazah lelaki. Manakala bagi jenazah perempuan pula, sekurang-kurangnya kita membaca sehingga Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Baiklah murid-murid, seterusnya pula adalah doa sebelum memberi salam. Hukum membaca doa ini ialah sunat. Lafaz doanya sekiranya jenazah tersebut jenazah lelaki ialah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sekiranya jenazah tersebut ialah jenazah perempuan, lafaz doanya ialah Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Maksudnya, ya Allah, janganlah engkau menghalang kami daripada mendapat pahalanya dan janganlah kami difitnah selepas kematiannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Seterusnya, kewajipan yang terakhir iaitu kewajipan yang keempat ialah mengebumikan jenazah. Apakah yang dimaksudkan dengan mengebumikan jenazah? Mengebumikan jenazah ialah mengebumikan jenazah di dalam tanah dengan kaifiat tertentu. Tujuannya ialah yang pertama, menghalang bau. Yang kedua, tidak dimakan oleh binatang buas. Kaifiat iaitu cara mengebumikan jenazah ialah gali kubur dengan kedalaman yang sesuai. Sunat mendahulukan kepala jenazah ketika dihulurkan ke dalam kubur. Wajib jenazah diletak di atas tusuk kanan dan menghadap ke arah kiblat. Kubur yang wajib halang keluar bau atau binatang buas. Sunat kuburnya luas, panjang dan dalam. Tutup liang lahat dengan papan. Timbus tanah dengan perlahan. Dan yang terakhir ialah tinggikan kadar sejengkal tanah kubur. Baiklah murid-murid, terdapat dua jenis kubur. Iaitu yang pertama ialah lahat. Lahat ialah liang lahat dibuat pada dinding kubur sekiranya tanah keras. Sebagaimana anda lihat di dalam gambar ini. Yang kedua ialah jenis kubur syak, iaitu liang kubur dibuat secara syak, iaitu lubang di tengah-tengah bahagian kubur sekiranya tanah lembut dan berpasir, sebagaimana anda lihat di dalam gambar ini. Baiklah murid-murid, begitulah pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan kewajipan terhadap jenazah, iaitu terdapat 4 kewajipan terhadap jenazah. Yang pertama ialah memandikan jenazah, yang kedua mengafankan jenazah, yang ketiga menyembahyangkan jenazah, dan yang terakhir ini ialah mengebumikan jenazah. Semoga anda semua dapat memahami tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu di dalam unit yang kedua ini. Baiklah murid-murid, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anda dapat memahaminya dengan baik. InsyaAllah kita akan berjumpa pada masa akan datang.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.